Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang bagi manusia suatu zaman di mana orang tidak peduli apakah harta yang diperolehnya halal ataukah haram. Orang yang paling dirundung penyesalan pada hari kiamat ialah orang yang memperoleh harta dari sumber yang tidak halal lalu menyebabkannya masuk neraka. Hadis riwayat Bukhari. Ini pada pagi Badar, Masya Allah. Jadi ikhwatul iman, bila orang tu buat salah, kita nak hukum, timbanglah di antara jasa dia pernah buat dengan kesalahan yang dia buat. Tak pernahkah dia berjasa sampai dia nak dihukum dengan hukuman yang begitu keras? Kerana itu akhlak Rasulullah begitu tinggi sekali. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka di antara ahli Badar yang kita baca hadis malam ni ialah itu Ubadah bin Samit. Dia adalah ahli Badar. Ubadah bin Samit, dia ini seorang daripada ahli Badar yang terlibat di dalam pertempuran Badar. Dan dia ini juga seorang yang kita baca dalam hadis ini, seorang yang terlibat dalam perjanjian Aqabah, iaitu perjanjian pada waktu malam di kawasan Aqabah. Aqabah ni tempat kita melontak itu kan, kawasan Aqabah. Ini perjanjian yang berlaku. Ini di peringkat awal-awal Islam. Islam itu masih kecil, di peringkat serangan musuh begitu besar. Ubadah bin Samit juga di antara sahabat Nabi yang pernah menyaksikan satu peristiwa di mana dia menyaksikan satu hari dia masuk dalam masjid, dia melihat orang-orang membaca Al-Quran. Selepas dia baca Al-Quran, dia kata, di mana bayaran aku? Bayarlah di atas apa yang telah kamu dengar. Jadi ada satu orang baca Quran dalam masjid. Lepas dia baca Quran dalam masjid, dia kata, bayarlah, sebab aku dah baca, hampa dah dengar, bayar. Maka Ubadah bin Samit ketika dia melihat tragedi itu, dia menyatakan, kalau kamu ambil, kalau orang membayar kamu di atas minta kamu, dan kamu ambil bayaran itu kerana kamu membaca Al-Quran, kamu telah memakai satu kalung daripada kalung neraka Allah. Ubadah bin Samit di antara sahabat yang begitu insaf, di antara sahabat Nabi yang sangat saleh. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dia seorang daripada ahli Badar. Antum bayang, sebegitu hebat Ubadah bin Samit, mazhab Syiah tetap menolak dia. Syiah tidak menerima hadis-hadis riwayat daripada Ubadah bin Samit. Masya Allah. Hadis apa dia nak terima? Masya Allah. Sangat pelik mazhab yang kalang kabut ini. Baik, dalam hadis ini kita baca ikhwatul iman, berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul di kalangan para sahabahnya. Nabi berkumpul di kalangan para sahabahnya, dikatakan wa haulahu isabatun min ashabih. Nabi berkumpul di kalangan sahabahnya. Haulahu maknanya sahabat-sahabat yang duduk di keliling keladang Nabi itu. Ketika Nabi membaca hadis ini, meminta baiat ini, ada ramai sahabat-sahabat yang berada di keliling Nabi, iaitu isabah. Dia guna perkataan isabah. Isabah ini kalau ikut perkataan Arab, isabah bermakna jumlah itu 10 sampai 40. 10, 20, 30, 40 dia panggil isabah. Jumlah yang banyak macam tu dia panggil isabah. Jadi ramailah sahabat yang duduk di keliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka duduk di di keliling Nabi. Nabi meminta bai'ah, iaitu dengan Nabi menyatakan bayi'uni, bayi'uni. Nabi minta mereka berbai'ah. Bayi'uni bermakna ta'alau bayi'uni, datanglah berbai'ah, berjanji dengan aku. Bai'ah itu daripada bai'un. Bai'un itu bermakna jual beli. Jual beli. Bai'un itu jual beli. Daripada bai'un jadi bai'ah. Bai'ah ni bermakna apa? Di situ ada suatu tawar menawar. Bai'ah ini ada tawaran. Kerana sifat jual beli itu tawar menawar, maka bai'at itu perjanjian. Maka sifat dia tawar menawar. Apa dia? Allah menawarkan, kita menerima tawaran itu.
Bagaimana perjanjian itu penting, jual beli itu penting, kena akad, kena ada syarat-syarat dia. Maka ketika Islam itu dalam keadaan agak lemah, maka diperlukan bai'ah daripada para sahabat, iaitu perjanjian. Janji apa? Janji iqrar setia, janji iqrar. Mereka berjanji, macam kita angkat jual beli, kita berjanji dalam akad jual beli itu, aku jual sekian barang, bermakna lepas daripada perkataan aku jual, tidak ada tuntut menuntut. Maka bai'ah ini satu perjanjian iqrar. Kita berjanji dengan Allah, kita berjanji dengan Allah untuk berbuat pada Allah, maka dia dipanggil bai'at. Macam Allah Ta'ala berfirman dalam ayat dia, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli, sesungguhnya Allah membeli daripada orang beriman itu nyawa mereka, harta benda mereka, dan Allah bagi syurga. Allah guna perkataan beli. Kenapa? Sesuatu benda yang dibeli itu dia benda serius, dan benda itu benda yang nampak nilai dia. Maka apabila Allah berbincang tentang syurga, Allah kata bukan Allah bagi saja, Allah beli. Tawaran itu Allah buka, Allah beli. Allah beli di kalangan para sahabat itu dengan syurga Allah. Maka dalam bai'ah ini, bai'ah bermakna janji setia ini, Nabi kata kepada para sahabat radhiyallahu anhu, iaitu Nabi kata pada mereka, janjilah la tusyriku billahi syai'a, kamu tidak akan syirik kepada Allah. Ini Islam peringkat awal. Orang-orang yang menyertai Islam itu ditanam, tidak boleh syirik kepada Allah. Ini asas di dalam ajaran Islam. Nabi minta bai'at, minta janji setia, jangan syirik kepada Allah. Kenapa ikhwatul iman? Pada masa itu di antara tauhid dan syirik begitu jelas perbezaan dia. Kota Mekah berada di dalam zon kesyirikan, berhala-berhala, tokong-tokong. Maka diperlukan jamaah yang berada di belakang Nabi ini sangat setia dengan tauhid. Kenapa? Hari itu punya syirik sangat akbar. Puja, bersemelih di hadapan tokong-tokong, berkurban. Kemudian ada benda-benda pelik berlaku. Ada benda pelik, benda-benda yang macam pelik-pelik ni, mistik ini berlaku. Walaupun berlaku, Nabi kata, bai'uni, kamu kena janji dengan aku, kamu tidak akan syirik kepada Allah. Jangan berubat dengan syirik, jangan jampi syirik, jangan ruqyah yang syirik, jangan pakai tangkai, jangan tiwalah, jangan bersusuk-susuk dengan benda syirik. Pisahkan kamu dengan benda syirik. Rupanya itu asas kepada Islam. Bai'uni ala alla tusyriku billahi syai'a, janjilah dengan aku bahawa kamu tidak akan melakukan syirik kepada Allah. Wala tasriqu, dan janjilah kamu tidak akan mencuri. Masya Allah, Islam di peringkat awal. Gamaknya yang ni lah, bai'ah ni lah, sebahagian apa, orang-orang dia buat bai'ah, masuk jemaah dia kena bai'ah, saya bersumpah dengan nama Allah saya tak tinggal semayang. Gamaknya dia faham hadis lagu ni lah. Dia nak bai'ah apa? Dia bukan duduk di peringkat awal Islam. Bai'ah ni di peringkat awal Islam, menunjukkan betapa Nabi mengikat para sahabat dengan perjuangan tauhid, perjuangan mengesahkan Allah. Maka hari ini kita tidak ada bai'ah sebab kita bukan di awal Islam. Islam dah sampai ke mercu kejayaan. Islam dah dianuti di Afrika. Islam telah pergi kepada benua Afrika. Islam telah menebusi tembok besar negeri China. Kita nak bai'ah apa? Yang adanya bukan bai'ah. I'tasimu, berpegang teguh dengan agama, berpegang teguh dengan ajaran agama, bukan bai'ah lagi dah. Tetapi hadis ini nak menceritakan bagaimana Nabi meminta para sahabat setia dengan dia, bantu agama dia. Masya Allah. Antum ingat senang pada masa itu nak bantu Islam? Semua terlibat dengan syirik. Masya Allah. Semua mencuri, tak tahu Nabi masa bai'ah ini hukum hudud tak ada lagi. Maka tidak mencuri itu tak boleh dikaitkan dengan undang-undang, sebab undang-undang menghalalkan curi-mencuri. Maka apa yang menghalang sahabat daripada mencuri? Tauhid kepada Allah. Kau kena yakin Allah membalas dosa engkau.
berakhlaklah dengan akhlak Islam. Tauhid saja pegangan dia, undang-undang tak ada lagi. Masya Allah. Jangan mencuri, Nabi kata. Wala taznu, jangan berzina, Nabi kata. Masya Allah. Jangan berzina, Nabi kata. Undang-undang tak ada lagi, tapi telah diminta kesetiaan supaya tidak berzina. Jangan berzina, Nabi kata. Wala taqtulu auladakum, janganlah membunuh anak-anak kamu. Masya Allah. Disebut benda ni secara khusus, jangan membunuh anak-anak kamu. Pasal apa? Dia menjadi budaya orang hari itu. Dia dah jadi biasa. Jangan bunuh anak-anak. Kenapa dia bunuh anak? Kerana tak boleh bagi makan. Hak laki dia bunuh, hak perempuan dia bunuh. Pasal apa? Min khasyati imlaq, takut beras yang ada, gandum yang ada tak cukup nak sara. Ada bunuh anak laki, anak perempuan saja pasal takut aib. Ada bunuh dua-dua kerana takut tak boleh bagi makan. Nabi kata wala taqtulu auladakum. Dia ada akidah, dia ada akhlak, dia ada syariah, dia ada keluarga. Nabi membentuk dalam bai'ah dia. Ada akidah, tidak syirik pada Allah. Ada akhlak, jangan mencuri, jangan berzina. Ada kekeluargaan, jangan membunuh anak-anak. Jangan bunuh anak-anak kamu kerana takut tak boleh bagi makan. Nabi kata wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum. Nabi kata apa? Nabi kata janganlah kamu ini suka mengadakan dusta. Janganlah suka mengadakan dusta. Buhtan dalam bahasa Arab bermakna satu cerita bohong buat orang tercengang-cengang. Orang mencari kepastian betul tak betul. Jangan bawa kisah itu. Di kalangan kita kaum muslimin yang sikit ini, jangan ada cerita macam tu. Kalau kazib ni bohong macam biasa-biasa, tapi buhtan, bohong yang bila orang dengar tercengang-cengang, bohong yang besar, bohong yang buat jadi gawat, jadi kalang kabut ke semuanya. Berita bohong, Masya Allah. Macam orang kata dengar suara apa ke daripada langit jerkah baru ni, tercengang-cengang jadi. Itu nama dia buhtan, bukan kazib lagi dah. Buhtan, pembohongan yang besar. Buhtanun azim, pembohongan yang besar. Orang kata dengar suara daripada kubur, semua tercengang-cengang, duk pergi cari kubur mana. Ini nama dia buhtanun azim, pembohongan yang besar. Jangan buat begitu, Nabi kata. Nabi kata kepada para sahabat, jangan melakukan bohong yang besar. Nabi kata taftarunahu baina aydikum wa arjulikum. Jangan sampai dalam pembohongan itu, Nabi kata, terlibat kaki dan tangan kamu. Masya Allah. Lidah tak boleh, kaki tangan pun tak boleh. Jaga, Nabi kata. Antum boleh tengok bagaimana Nabi mengharap sangat-sangat kepada sahabat. Tengah Islam dibangunkan itu, mereka menterjemahkan Islam dalam bentuk apa yang Nabi nak. Jaga kaki tangan. Jangan pembohongan ada di lidah, ada di hati, ada pada kaki, ada pada tangan. Jangan melangkah untuk berbohong. Jangan memberi bantuan tangan untuk berbohong. Pasal itu dikatakan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Yang nama dia dosa dan permusuhan, kamu elakkan kaki tangan kamu. Masya Allah. Nabi sangat-sangat meminta kerjasama daripada kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Nabi kata wala ta'su fil ma'ruf, wala ta'su fil ma'ruf. Apa Nabi kata kepada para sahabat? Janganlah kamu mendurhaka, janganlah kamu wala ta'su fil ma'ruf, janganlah kamu ini dalam benda yang ma'ruf itu kamu tidak menerima. Jangan, Nabi kata wala ta'su fil ma'ruf. Benda ma'ruf ni jangan buat musuh. Jangan mendurhakai, jangan bermaksiat dengan benda ma'ruf. Benda ma'ruf itu kena terima. Benda ma'ruf itu kena terima, Nabi kata. Tidak boleh kamu durhakai, tidak boleh kamu durhakai. Wala ta'su, wala ta'suni, wala ta'su fil ma'ruf. Jangan sekali-kali, Nabi kata, kamu bermaksiat dengan benda-benda yang ma'ruf. Jangan kamu durhakai, jangan sampai kamu buat maksiat. Jangan kamu mendurhakai dalam perkara yang ma'ruf. Maksudnya jangan menolak benda ma'ruf. Wala ta'su fil ma'ruf, jangan kamu maksiatkan benda ma'ruf. Masya Allah.
Ada para ulama membaca wala ta'su fil ma'ruf, janganlah kamu bermaksiat dengan pemerintah. Ada para ulama membaca ma'ruf di situ adalah ulul amri. Dengan pemerintah jangan durhaka dia. Maknanya wala ta'su fil ma'ruf, kalau pemerintah tu mengeluarkan arahan ma'ruf, jangan kamu durhaka. Seperti mana wala ta'suni, aku cakap benda ma'ruf, jangan durhaka. Kalau pemerintah tu jahat tapi dalam bab tu dia cakap benda baik, jangan kerana jahat dia tu kita tolak kebaikan itu. Wala ta'su fil ma'ruf, jangan derhakai ma'ruf. Imam Nawawi rahimahullahu taala membaca dengan perkataan jangan menderhakai pemerintah di dalam perkara yang ma'ruf. Kita marah kat satu pemimpin, semua benda baik dia cakap pun kita langkah habis, tidak boleh. Yang kita boleh bantah adalah maksiat. Dia suruh buat maksiat, kita wajib tegakkan. Tapi kalau dia suruh buat ma'ruf, kita tak boleh bantah. Kita tak boleh kata kat dia apa dajal betul. Tak boleh. Dajal tu dalam bab dia buat dajal lah. Hak dia buat dajal tu dajal lah. Tapi dia bercakap baik. Dia kata wahai rakyatku, impunlah duit pergi Mekah. Kepala otak hang pergi Mekah, pergi Genting Highland lagi bagus. Tidak boleh. Sebab dia cakap itu ma'ruf. Wala ta'suni fil ma'ruf, nama kata benda ma'ruf jangan didurhakai. Nabi kata kepada sahabat-sahabat dia, Nabi kata faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Faman wafa boleh baca dengan sabdu, boleh baca tanpa sabdu, boleh baca faman wafa dan boleh baca faman wafa. Faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Nabi habaq 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi. Jangan syirik, jangan mencuri, jangan zina, jangan bunuh anak, jangan fitnah, jangan berdusta, jangan meninggalkan perintah yang ma'ruf. Kalau orang suruh kita buat baik, jangan menolak kebaikan itu. Nabi habaq benda tu semua. Nabi kata faman wafa minkum, siapa yang menyempurnakan janji itu. Ni kamu duk bai'ah dengan aku, Nabi kata siapa yang menyempurnakan bai'ah ini, siapa yang pegang kukuh-kukuh janji ini, siapa yang jaga elok-elok janji ini, kata Nabi, fa ajruhu 'ala Allah, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya telah ada di sisi Allah. Pahalanya telah ada di sisi Allah. Dikaitkan apa nama kita kata, meninggalkan maksiat. Jangan syirik, jangan berzina, diminta ditinggal. Dikaitkan meninggalkan maksiat dengan apa? Dengan pahala di sisi Allah. Meninggalkan maksiat itu ada pahala di sisi Allah. Dikatakan jangan syirik, tak ditambah kalimah jangan syirik tetapi tauhid, dia kalimah tak datang begitu. Jangan berzina tapi nikah, ayat tak disambung. Ayat semua larang buat. Jangan zina, jangan mencuri. Kerana apa? Kata para ulama, meninggalkan larangan itu lebih susah daripada melakukan ketaatan. Pasal itu Nabi angkat larangan. Masya Allah. Sama ikhwatul iman, kita nak meninggalkan apa yang kita kata baik, itu sangat susah. Katalah hari ini saya guna satu bahasa kan, kita kata Allah zina, siapa tak boleh tinggal. Betul lah, kita tak boleh tinggal zina. Kita tak zina. Pasal apa? Pasal kita duk mengaji agama. Bayang sahabat, dia pun bukan beranak daripada perut mak Islam. Dia pun asal macam-macam punya cerita. Tiba-tiba pergi habang arak tak boleh minum, tak ketak badan. Dia pun biasa dengan benda tu. Tetapi macam mana nak meninggalkan itu? Dibangkitkan ganjaran di hari akhirat supaya menguatkan azam untuk meninggalkan. Masya Allah. Di sini ada satu perkara yang sangat hebat yang disebut oleh para ulama. Meninggalkan larangan itu lebih sukar daripada melaksanakan kewajipan. Nak melaksanakan kewajipan tu senang, semayang senang, tutup aurat tu rasa mudah sikit. Nak meninggal cakap bohong, meninggal maksiat, subhanallah. Nak meninggal pasal apa? Benda yang kita nak tinggal tu, benda tu dah sebati dah. Masya Allah.
Maka apabila seseorang itu meninggalkan maksiat, bermakna dia mentaati Allah. Pasal itu dalam meninggalkan maksiat ada dua pahala. Satu pahala meninggal, yang kedua dengan tinggal dia telah mentaati perintah, dia dapat dua pahala. Masya Allah, besar pahala orang yang meninggalkan maksiat. Tak salah kata bab-bab sahabat ni, saya bagi contoh mudah ya. Kita tahu antara kita dengan sahabat Nabi, siapa sayang Nabi lebih? Sahabat sayang Nabi sampai masuk syurga. Tu dia lah. Sahabat sayang Nabi sampai masuk syurga malam ni. Sajalah kita katakan kita sayang Nabi. Mari kita sayang Nabi lagu sahabat. Sahabat Nabi ada buat perarakan maulud Nabi. Kata banyak tu lah. Orang buat perarakan tu nak terbeliak mata banyak mana. Amboi, sayang Nabi sampai tak boleh berarak. Gila dia kata. Subhanallah. Bukan suruh tinggal zina, suruh tinggal perarakan aja. Tak, bukan suruh tinggal betul pun, sajalah lawak-lawak cakap. Kita tak payah buat perarakan lah. Kita sayang Nabi, sayanglah macam Abu Bakar. Abu Bakar dah masuk syurga dah. Dia mencurahkan sayang pada Nabi, dia dah masuk syurga. Marilah kita contoh Abu Bakar. Marilah kita contoh Umar. Hari Umar sebagai contoh. Nabi Muhammad, dia sayang tak Nabi dulu-dulu? Nabi Muhammad sayang Nabi Isa. Nabi Muhammad sayang Nabi dulu-dulu. Bila Nabi sayang Nabi dulu, dalam hadis Bukhari Nabi kata apa? Innal anbiya, sesungguhnya para anbiya itu, Nabi kata mereka itu adalah bersaudara dalam agama. Para anbiya dalam hadis Bukhari, mereka bersaudara dalam agama. Nabi sebut nama Nabi Musa, Nabi sebut nama Nabi dulu. Bahkan Nabi kata apa? Aku tengok dalam Isra Mi'raj muka Ibrahim sebiji macam muka aku, Nabi kata. Punya sayang dia dekat Nabi Ibrahim. Baik, sajalah tanya, begitu sayang Nabi kat Nabi Ibrahim, pernah Nabi Muhammad buat maulud Nabi Ibrahim? Kita sayang Nabi Ibrahim, kita buat sambutan maulud dia sekali. Nabi Muhammad jumpa Nabi Ibrahim tu di langit tu, Nabi tak boleh tanya ke, Ibrahim, hamba anak berapa bulan? Boleh tanya apa? Nabi kata apa? Millati abina Ibrahim, ini agama bapa kita Ibrahim. Kenapa sayang Nabi pada Nabi dahulu, dia tak buat perarakan maulud untuk Nabi dulu? Tak, bukan suruh tinggal pun, saja-saja cakap lah. Saja cakap bagi marah lagu tu sajalah. Yang saya nak bangkitkan itu ialah, kita akan rasa pelik. Kenapa sayang Nabi tak boleh buat perarakan? Susahkah nak buat perarakan? Ini negeri kita, negara kita. Susah tak kita nak tinggal perarakan? Sangat susah. Nak meninggalkan larangan itu sangat susah. Untuk mentaati perintah senang. Kita baca hadis, Nabi pakai serban, kita pakai serban. Nabi pakai jubah, kita pakai jubah. Nabi sembahyang, kita sembahyang. Tetapi Nabi meninggalkan bid'ah. Oh, kita kata susah tinggal bid'ah ni. Kalau tinggal bid'ah, kereta pun tak boleh naik. Subhanallah. Sangat susah nak meninggalkan larangan Allah. Sangat susah. Kerana itu dalam bai'ah itu Nabi bangkitkan isu itu. Sangat susah nak meninggalkan zina di tengah-tengah jahiliah. Sangat sukar. Islam perlu dibangunkan. Kebaikan-kebaikan agama lain pun buat. Tapi beza apa dia? Mereka buat baik, tidak ada larangan. Mereka redah semua. Islam ada cara buat baik, Islam ada cara meninggalkan keburukan. Diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila sahabat-sahabat nak tinggal benda ni semua, dia memerlukan satu rangsangan jiwa. Maka Nabi kata dalam hadis ini, Nabi kata faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Siapa berjaya meninggalkan benda ini semua, pasti ada pahala di sisi Allah. Kita tinggal satu benda kerana Allah, pasti ada pahala. Masya Allah. Maka Nabi SAW kata kepada para sahabat, Nabi kata, wa man asaba min zalika syai'an fa'uqiba fid dunya fahuwa kafaratul lahu. Nabi kata, siapa yang aku tak bagi berzina, tiba-tiba dia berzina, tapi dia bai'ah dengan aku,
Aku kata jangan berzina, tiba-tiba dia berzina. Nabi kita ingat satu benda, barang siapa dia melanggar perintah ni semua, tiba-tiba dia tertangkap, tiba-tiba aku tangkap dia dan aku hukum dia. Aku hukum dia, Nabi kata. Bila aku tangkap, aku hukum dia, Nabi kata. Janganlah dia berdendam dengan aku. Fahuwa kafaratul lahu. Kerana dengan aku hukum dia itu menjadi penebus dosa dia kepada Allah. Masya Allah. Tengok ikhwatul iman, satu benda yang kita rasa tercicir. Apa dia? Dada memberi maaf kepada orang. Itu tercicir. Subhanallah, itu akhlak yang sangat tinggi. Tunai janji itu agama. Agama suruh tunai janji. Ada ayat-ayat menyebut begitu banyak. Tetapi apabila kita bertembung dengan orang yang mungkir janji, agama suruh kita membuka dada, memaafkan dia. Memaafkan dia itu lebih besar pahala daripada dia tunai janji kepada kita. Masya Allah. Dan Allah kaitkan itu sifat bertakwa. Wal'afina 'anil nas, memaafkan orang. Nabi kata bila aku tangkap kamu buat salah, ketahuilah ketika aku tangkap itu, aku hukum dia dengan syariat Allah, kafaratullah. Hukuman itu menghapuskan kesalahan dia. Hukuman itu menghapuskan kesalahan dia. Tetapi kita kena dalam riwayat lain Nabi kata apa? Kalau aku tangkap dia itu, kalau aku tangkap dan aku hukum dia, Nabi kata fahuwa tahurul lahu. Hukuman itu membersihkan dia, membersihkan dosa dia. Masya Allah. Orang berzina, tangkap, hukum, tahurul lahu, bersih dia, tak kena di hari akhirat. Tambah dia bertaubat. Antum pernah dengar hadis Ma'iz yang berzina, sahabat yang berzina, Masya Allah, kena dia, kena hukuman. Masya Allah, kena hukuman. Bila dia kena hukuman, orang cerca dia. Orang kata tak guna punya Ma'iz mengaji buat zina. Ada satu kawan itu rasa jejek. Bila tengok Ma'iz dihukum, dia rasa jejek, dia hina. Nabi kata tidak. Nabi kata kalau sekiranya taubat Ma'iz itu diagih kepada penduduk Madinah, semua penduduk Madinah boleh berpayung di bawah taubat dia. Allah telah menerima taubat dia. Masya Allah. Pintu keampunan Allah. Masya Allah. Sayap keampunan, zon kemaafan, wilayah kemaafan itu lebih besar daripada wilayah penghukuman. Jadi macam mana orang boleh kata kalau kita hududkan orang itu, nescaya negara jadi huru-hara? Huru-hara kok mana? Sedangkan keampunan Allah itu jauh lebih besar. Kalau orang itu dihukum, fahuwa tahurul lahu, bersihlah dia daripada di sisi Allah, bersihlah dia. Tetapi Nabi SAW menyatakan apa? Wa man asaba min zalika syai'a summa satarahu Allah fahuwa ila Allah. Katalah dia buat salah-salah ni semua, tiba-tiba Allah sembunyi dia, dia terlepas daripada hukuman, tersembunyi. Allah tutup. Allah tutup. Allah tutup ni macam-macam lah. Kadang-kadang bercara, dia lepas. Ataupun tak dibicarakan, dia terlepas. Macam kita hari ni lah, banyak dosa kita buat, Allah lepas. Banyak kesalahan kita buat, Allah lepas. Dan dia tak kena pun satu hukuman di dunia. Nabi kata ingat, fahuwa ilallah, maka itu diserahkan kepada Allah. Fahuwa ilallah, maka dia diserahkan kepada Allah. Serah macam mana? In syaa afa anhu, kalau Allah nak pada hari dia jadi mayat, Allah boleh ampun dosa itu. Wa in syaa azabahu, kalau Allah tak nak pada hari dia jadi mayat, Allah akan dera dia lebih dahsyat daripada di dunia. Maka orang ini sangat menakutkan. Dia tak tahu nasib dia macam mana. Kalau kita terlepas, kalau ada orang terlepas daripada hukuman di dunia ini, dia jangan ingat dia terlepas di hari akhirat. Tidak, dia tidak akan terlepas di hari akhirat. Tetapi Allah nak hukum dia atas Allah. Dalam hadis ni kata in syaa afa anhu, Allah nak, Allah boleh maafkan dia. Dengan orang duk semayang mayat, minta ampun, dia boleh. Dia mencuri, dia makan duit curi, dia belah anak bini dengan duit curi, dia minta kedarah duit haram, dia makan riba, dia makan yang tu, dia makan rasuah semua. Dunia tak ada apa, sakit pun tak, hu pun tak, hak pun tak. Maka Allah kalau nak lepas dia mati, Allah boleh ampun.
kalau Allah nak ampun. Tapi kalau Allah nak, wa in syaa aqabahu, Allah boleh iqab dia, Allah boleh balas dia. Antara ampun dan balas lepas mati urusan Allah, kita tak tahu. Kita tak tahu yang mana satu akan berlaku kepada dia, masya-Allah. Tetapi Nabi SAW lepas Nabi menyatakan ini, Nabi menyatakan kepada para sahabat menyatakan fabayanahu ala zalik. Bila kami dengar benda itu, kami pun berbai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, Imam Bukhari bawa hadis ini. Sekurang-kurangnya bila Imam Bukhari bawa hadis ini, ikhwatul iman, Imam Bukhari sekurang-kurangnya nak membawa dua hujah. Daripada hadis ini sekurang-kurangnya ada dua hujah. Hujah apa? Hujah yang pertama, Imam Bukhari seolah-olah nak ambil daripada hadis ini menyatakan bahawa meninggalkan larangan itu termasuk daripada kesempurnaan iman. Kesempurnaan iman. Bila kita makin meninggalkan larangan Allah, iman kita makin sempurna, masya-Allah. Pasal apa? Pasal hadis ni semua minta kita menjauhi larangan. Macam kita kata, buat amal soleh itu kesempurnaan iman, buat iman kita naik. Maka kita meninggalkan larangan juga termasuk kesempurnaan iman. Macam orang buat baik, buat jahat, buat baik, buat jahat. Tetapi orang itu kalau buat baik, meninggalkan jahat, darjat dia sangat tinggi di sisi Allah, sangat tinggi di sisi Allah. Ikhwan, kita ada lidah, lidah kita bertutur, kita meninggalkan ghibah, fitnah, bohong yang buhtanul azim, bohong yang buat orang tercengang-cengang, kita tinggalkan. Kita buat ibadat lain, kita bila kita tinggalkan. Amal soleh kita itu satu bab, meninggalkan larangan itu satu bab. Meninggalkan larangan ini boleh mengangkat amal soleh kita ke tingkatan yang paling tinggi, masya-Allah. Karena itu meninggalkan larangan lebih akbar. Susah nak tinggal larangan, sangat susah meninggalkan larangan. Mentaati. Pasal itu kita kata awaklah hamba Allah tu tak dapat hidayah. Sukar dia nak meninggalkan maksiat. Pasal itu dia ada mujahadah dia, masya-Allah. Mujahadah dia kuat. Itu satu hujah yang Imam Bukhari nak bagi tahu, kata meninggalkan larangan termasuk dalam kaitan beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Macam satu orang tu dia tak buat lagi ibadat, tapi dia mula meninggalkan larangan, masya-Allah, itu muqaddimah kepada iman. Dia tak sembahyang lagi, tetapi dia belajar untuk meninggalkan maksiat lain-lain. Dia belajar tinggal arak, dia belajar tinggal judi, tapi sembahyang tak start lagi. Dia sedang mendatang kepada pintu hidayah. Jangan kata kat dia, tak guna hang. Pasal apa tak guna? Arak tak minum dah, judi tak main dah, sembahyang tak mau. Tak ada gunalah hang tinggal benda tu, biar main judi balik. Tak boleh kata lagu tu. Kerana meninggalkan maksiat datang kepada iman. Maka yang paling hebatnya iman tertinggi apa dia? Meninggalkan maksiat, melaksanakan ketaatan. Oh, itu kemuncak iman. Itu kemuncak iman. Tapi kalau kawan tu duk belajar tinggal maksiat, jangan kita marah dia. Allah, puasa, nama aja puasa, mayang tak? Jangan. Kerana dia sedang belajar, dia start dengan tak puasa dan dia puasa, dia sedang meninggalkan maksiat. Tak guna kah? Tak boleh kata tak guna. Kenapa? Hari akhirat besok Allah Ta'ala guna bahasa apa? Allah guna bahasa faman ya'mal mithqala dzarrah khairan yarahu. Siapa yang buat baik walaupun sebesar zarah, mesti kami tunjuk itu baik. Masya-Allah. Baik sebesar zarah. Sebesar zarah baik apa, ikhwatul iman? Inilah kita kapek-kapek lagu ni, jalan-jalan tengok tek cicak, tek cicak kita angkat, kita buang, siapa pun tak tengok. Itu kebaikan. Yarahu. faman ya'mal mithqala dzarrah khairan yarahu. Siapa yang buat mithqal, seberat zarah kebaikan, yarahu, dia mesti tengok.
sebagaimana orang tu buat seberat zarah maksiat, dia mesti tengok maksiat itu. Masya Allah, Masya Allah. Dia puasa, memang dia tak sembahyang, maka dosa tak sembahyang dia akan tengok di hari akhirat, tetapi dia puasa. Puasa itu satu kebaikan, yarahu, Allah akan pertontonkan kebaikan itu. Macam Allah sebut dalam ayat dia, apa dia? Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi aisyati radiyah. Bagaimana kawan tu masuk syurga? Masuk syurga setelah dihimpun semua kebaikan dia. Bukan satu kebaikan, dihimpun. Masya Allah, dihimpun semua. Ambil semayang bubuh di sini, ambil puasa bubuh dalam timbangan ini. Mana ada kebaikan, semua dikutip, letak satu timbangan, ditimbang hidup manusia. Setelah ditimbang baru boleh tentu dia masuk syurga ke neraka. Maka macam mana kita nak kata ke orang, tak nak gunalah hang apa nama aja hang bersedekah, tapi celok pendek tak boleh tinggal. Tak boleh kata lagu tu. Bersedekah tu kebaikan. Maka kebaikan itu akan dia tengok di hari akhirat. Meninggalkan kebaikan, meninggalkan maksiat, belajar tinggal maksiat, belajar berpisah dengan maksiat, itu mendekati iman. Masya Allah, mendekati iman. Masya Allah, Masya Allah. Kalau tengok hari ni punya Cosmo ke Metro ke, yang 4 pelakon tu, 4 pelakon yang berubah tu, 4 tapi 3 lelaki-lelaki. Lelaki tu saya tak apa ingat, saya ingat seorang perempuan tu. Apa itu nama dia? Apa Rose? Apa dia? Bukan, Christina Rose yang accident dekat Serdang itu tu, yang dia baik dengan orang keluar muka dia 4 dalam surat khabar ini. Dia kata Allah angat-angat ti ayam. Tak apalah, ti ayam pun baja juga, ti ayam pun baja juga daripada ti orang. Tak apa, jangan kata apa. Kalau mereka datang kepada kebaikan, daripada dia tak pakai tudung, dia pakai tudung. Masya Allah. Ikhwatul iman, kurangkan, mintalah kepada Allah, ya Allah, hidayahkan kepada kami menghisap amal kami, daripada kami banyak menghisap amal orang. Ya Ahlussunnah sangat adil, wazan dia sangat adil. Kalau kawan tu buat baik kerana Allah, sekali dia letak tudung atas kepala kerana Allah, pasti kebaikan datang dalam hidup dia. Satu hari nanti dia akan mendapat kesempurnaan memakai jilbab, insya-Allah. Tapi kalau tengok orang berlakon filem kan, filem ni pakai tudung, filem ni buka tudung. Pasal apa filem ni dia pakai tudung, filem tu dia buka tudung? Pasal dalam filem ni dia pakai tudung bukan kerana Allah, pasal director suruh, director yang suruh. Pasal tu dia boleh buka. Filem ni director kata jadi mak ayam, daripada pakai tudung jadi mak ayam. Ada wanita-wanita berlakon filem itu dia jadi ustazah, tukar filem ni jadi perempuan simpanan. Cepatnya dia bertukar, sebab pertukaran itu bukan daripada Allah. Pertukaran itu director suruh, tapi bukan director Ahmad Nisfu, director baru-baru ni, dia ni yang suruh. Tapi kalau dia pakai tudung itu bukan kerana filem, kerana Allah, Masya Allah, Masya Allah. Yang kerana Allah itu pasti bertahan. Tetapi hidayah ni dia masuk sikit demi sikit, mengikut ketekunan, kerajinan, kemahuan kita. Macam kita duduk semayang ni pun, sikit-sikit baru boleh nak main mengaji. Hidayah ilmu, hidayah ilmu. Dah main mengaji rasa tak sedap, main mengaji baca kitab rasa lama, main lagu dengar ceramah, dia kata ceramah saja, baca kitab boring, ceramah pun boring. Dia mau jenis main mengaji, ustaz tak ada suara, macam Ramli baca tak bunyi langsung, dia mau macam tu. Sikit-sikit baru nak faham, Masya Allah, sikit-sikit baru nak faham. Hidayah ilmu, hidayah amal, hidayah ikhlas, hidayah cinta dan kasih kepada Allah, dia makan masa, makan masa. Ikhwatul iman, kata Imam Ghazali, satu orang yang jahil berubah dia kepada berilmu, mengambil masa kadang-kadang seumur hidup daripada berilmu nak beramal. Masya Allah. Betul, yang kita tahu, yang kita amal banyak mana, yang kita tahu saja banyak mana, yang kita tahu kita buat banyak mana, yang kita buat kita ikhlas banyak mana. Masya Allah.
hidayah itu masuk sikit-sikit, tetapi apa dia? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kau sungguh, kau akan dapat kesempurnaan hidayah. Jadi hadis ni yang pertama, dia nak bagi tahu kepada kita apa dia? Dia nak bagi tahu kepada kita bahawa meninggalkan maksiat itu satu daripada kesempurnaan untuk sampai pada iman. Yang kedua, Imam Bukhari daripada hadis ini seolah-olah dia nak rat mazhab Khawarij, iaitu orang Khawarij menyatakan sesiapa yang buat dosa besar kafir. Maka Imam Bukhari mengambil hadis ini seolah-olah dia nak membantah pendapat yang menyatakan orang buat dosa besar kekal masuk neraka dan kafir. Di mana dia bantah? Dia bantah pada perkataan hadis yang Nabi gunakan. Nabi kata, in syaa afa anhu wa in syaa aqabahu. Kalau Allah kehendaki, Allah azab yang berbuat maksiat ini. Kalau Allah kehendaki, Allah ampun dosa dia. Maka itu menunjukkan bahawa antara ampun dan azab itu belum tentu lagi. Maka tidak boleh kata pembuat dosa besar itu kekal dalam neraka. Tidak boleh kata. Bahkan kalau dia mati dalam maksiat sekalipun, adakah dia terus ke neraka? Wallahu alam, urusan Allah. Kemungkinan Allah ampun, kemungkinan Allah tidak ampun. Masya Allah. Macam mana Allah boleh ampun ahli maksiat? Ini doa kita dalam sembahyang mayat. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Bila kita baca doa, kita nak Allah terima doa tu. Nak, kalau Allah terima doa tu, dia tidak diampun. Maka bila satu orang mati, Bukhari nak mengangkat tumahan-tumahan manusia. Tidak boleh kita hukum siapa-siapa yang dah mati. Antara ampun Allah dan azab Allah hanya Allah yang tahu. Itu yang kedua, seolah-olah Bukhari nak mengambil hadis ini, nak menyelesaikan pandangan Khawarij yang menyatakan sekali buat dosa besar kafir dan kekal dalam neraka. Ini juga ikhwatul iman pandangan sebahagian orang-orang sufi dan tarekat. Mereka berkeyakinan bila buat dosa besar habislah. Saya pernah jumpa sufi, orang sufi dan tarekat yang dia ni bila orang tu macam orang lelaki pakai lok pendek ke, perempuan keluar rumah tak pakai tudung sempurna, kalau bagi salam dia tak jawab. Dia kata, macam mana aku nak jawab salam, kawan tu dalam laknat Tuhan. Besar tuduhan itu. Dia tak sembahyang satu maksiat. Bagaimana orang tak sembahyang bagi salam pada kita, Assalamualaikum, salam Allah kepada kamu. Bagaimana aku nak jawab Waalaikumsalam, ke atas kamu juga salam Allah, sedangkan Allah laknat orang tak sembahyang. Ini Bukhari nak membantah. Lepas itu dia lahir, kalau antum ingatlah pengajian lama-lama kan, kalau orang tu mati tak sembahyang, boleh kita tanam kubur asin. Kalau dia sakit, boleh tak ziarah. Bahkan boleh dipisahkan tanah kubur dia, boleh ditulis ini kubur orang tak sembahyang. Benda tu semua ada. Daripada mana? Daripada fahaman Khawarij. Dia masuk dalam fiqh cara tak sedar, tapi dia masuk dengan ilmu akhlak, dengan ilmu kebatinan, dengan ilmu sufi dia masuk. Sedangkan menyimpang daripada hadis Nabi. Menyimpang daripada hadis Nabi, orang yang melakukan dosa besar layak mendapat keampunan Allah. Kalaulah kamu ini kaum yang tidak melakukan dosa, nescaya Allah akan binasakan kamu. Allah akan buat kaum yang berdosa supaya Allah mengampun dosa mereka. Allahu Akbar. Itu hadis Nabi. Kalaulah kamu ini kaum yang tidak berdosa, Allah akan binasakan kamu. Allah buat kaum yang berdosa dan mereka menyuruh Allah, Allah memberi keampunan pada mereka. Allah suka memberi keampunan. Masya Allah. Ketika Allah suka beri keampunan, bagaimana kita boleh menyatakan hang Tuhan tak ampun, hang Tuhan tak ampun, hang ni Tuhan tak ampun? Bagaimana mungkin kita mengungkap bahasa itu dikala Allah menyalurkan keampunan? Masya Allah. Karena itu bila orang itu mati, habislah hal kita. Kita sudah tidak boleh kata apa-apa dengan kawan tu telah kembali ke rahmatullah. Kita sudah tidak boleh kata apa-apa. Ikhwatul iman, itulah istifadah pengajaran yang kita dapat daripada hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Di sebelah ni pula ikhwatul iman, iaitu hadis berkenaan dengan bab minad din al-firaru minal fitan. Ini lagi satu bab, iaitu bab apa dia? Bab
yang Bukhari nak bangkitkan di sini, iaitu bab menjauhi berbagai fitnah minad din, daripada urusan agama itu. Al-firaru minal fitan, kita melarikan diri daripada fitnah. Fitnah berlaku, lari, jangan terlibat. Fitnah, apa itu fitnah? Maka Bukhari nak membawa satu hadis. Di sini Bukhari buka bab iaitu bab minad din al-firaru minal fitan. Maka Bukhari nak mengisyaratkan hadis di bawah ini dia tidak ada kena mengena dengan hadis yang kita baca. Maka dia buka satu bab, iaitu hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Nabi nak menceritakan kepada kita tentang zaman di mana zaman itu akan ada fitnah yang begitu dahsyat. Fitnah yang Nabi maksudkan ini adalah fitnah dalam agama. Bagaimana Bukhari nak mengupas hadis ini? Yang ni kita tengok bulan depan. Cukup dah. Satu hadis pun cukup dah. Nak faham hadis itu cukup dah. Ini kita tengok bulan depan bagaimana Imam Bukhari nak membaca hadis itu kepada kita, insya-Allah. Wallahu a'lam.